Assalamualaikum semua. Apa khabar hari ini? Sebelum terlambat, saya nak ucapkan selamat berpuasa pada semua. Macam biasa, sebelum kita start, saya nak semua baca doa dulu. Okey semua, saya bagi masa kamu 5 minit untuk kamu kemaskan buku-buku yang ada atas meja dan keluarkan nota dan buku pengajian am. Sebelum kita masuk subtopik kita pada hari ini, saya nak imbas semula apa yang kita belajar pada minggu lepas. Siapa masih ingat apa yang kita belajar pada minggu lepas? Okey, betul semua. Minggu lepas kita dah masuk kepada tajuk pilihan raya. Siapa masih ingat macam mana proses pilihan raya? Okey, betul. Bijak semua. Baiklah, kita mulakan dengan subtopik yang baru. Pada hari ini kita akan masuk kepada tajuk sistem dan struktur pemerintahan. Subtopik parlimen. Sebelum tu, saya nak semua tengok dahulu gambar-gambar yang saya tayangkan. Siapa tahu gambar-gambar yang saya tayangkan? Siapa boleh kenal ini bangunan apa? Betul, ini bangunan parlimen. Untuk subtopik parlimen ni, saya nak semua fokus dan ambil perhatian sebab subtopik parlimen ni selalu keluar dalam peperiksaan untuk bahagian B. Okey, untuk memberi gambaran yang lebih jelas tentang situasi yang berlaku dalam persidangan parlimen, saya telah sediakan satu video. Jom kita tonton dahulu video ini. Ketua Dewan Negara. Usul lain yang ditetapkan oleh Tuan Yang di-Pertua dan selepas itu Majlis Mesyuarat akan ditangguhkan ke satu tarikh yang tidak ditetapkan. Ada sesiapa menyokong? Datuk Seri Yang Ketua, saya mohon menyokong. Terima kasih. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang dikemukakan tadi hendaklah disetujukan. Dalam subtopik parlimen ini, ada 4 perkara yang kita akan lihat, iaitu yang pertama, struktur parlimen, yang kedua, keistimewaan parlimen, yang ketiga, fungsi parlimen, dan yang keempat, persidangan parlimen. Siapa pernah dengar perkataan parlimen? Atau siapa tahu sedikit tentang parlimen? Atau yang pernah nampak persidangan parlimen dalam siaran televisyen? Parlimen ini adalah badan perundangan bagi persekutuan. Parlimen ini berkuasa menggubal dan meluluskan undang-undang persekutuan. Boleh siapa-siapa bagi tahu saya, siapa 3 komponen penting yang berfungsi dalam parlimen? Okey, betul. 3 komponen penting yang berada dalam institusi parlimen ini adalah YDPA, Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Perkara 63 Perlembagaan Persekutuan telah menggariskan beberapa keistimewaan parlimen. Yang pertama, apa-apa prosiding yang dibincangkan dalam parlimen tidak boleh dipersoalkan di mahkamah. Yang kedua, keistimewaan parlimen juga apabila ahli parlimen tidak boleh didakwa di mahkamah atas apa-apa yang dipersoalkan dalam parlimen. Namun begitu, terdapat juga sekatan yang digariskan kepada ahli parlimen di bawah Akta Hasutan 1948. Yang pertama adalah kewarganegaraan, kedudukan istimewa orang Melayu, bahasa kebangsaan, dan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Perkara ketiga yang kita akan lihat dalam subtopik parlimen ini adalah fungsi parlimen. Parlimen berfungsi menggubal dan meluluskan undang-undang persekutuan. Parlimen juga berfungsi untuk meminda undang-undang persekutuan yang sedia ada atau
meminda perlembagaan bagi persekutuan. Daripada itu, fungsi parlimen juga adalah menyemak dan meluluskan perbelanjaan kerajaan dan cukai-cukai baru kerajaan. Seterusnya, parlimen juga berfungsi untuk menyemak dan membahaskan dasar-dasar kerajaan. Bagi persidangan parlimen, selepas tarikh pembubaran parlimen, pilihan raya umum perlu diadakan selepas 60 hari pembubaran parlimen bagi Semenanjung Malaysia dan 90 hari pembubaran parlimen bagi Sabah dan Sarawak. Selepas pilihan raya diadakan, YDPA akan memanggil semula parlimen untuk bersidang buat kali pertama selepas 60 hari pilihan raya bagi Semenanjung Malaysia dan 30 hari pilihan raya diadakan bagi Sabah dan Sarawak. Okey, itu sahaja pembelajaran kita pada pagi ini. Untuk subtopik Dewan Negara dan Dewan Rakyat, kita akan masuk pada kelas yang seterusnya. Sebelum saya menutup kelas ini, saya nak tanya siapa-siapa yang ada soalan bagi subtopik parlimen ini. Bagus kelas ni, semua faham. Kalau semua faham, saya akan sediakan latihan dan saya nak latihan ini disiapkan di rumah dan hantar pada kelas yang berikutnya. Okey, terima kasih semua.